السابع والعشرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan lagi dalam majlis pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil daripada Kitabul Arba'in fi Mabanil Islami wa Qawaidil Ahkam, atau lebih dikenali sebagai Arba'in An-Nawawiyah. Ta'lif Al-Imam Al-Muhaddith Al-Faqih Yahya bin Sharaf bin Muri An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, atau lebih dikenali dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam yang lahir pada tahun 631 Hijrah dan meninggal pada tahun 676 Hijrah, pada usia yang muda, relatif muda, iaitu sekitar 45 tahun. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan memasuki hadis yang ke-27 daripada 42 hadis yang dipaparkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah. Baik, kita baca terus langsung saja pada hadis yang ke-27. Al-Haditsus Sabi'u wal Ishrun. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Nawas bin Sam'ani al-Ansari qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithm faqala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Rawahu Muslim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Wabisata bni Ma'badin radhiyallahu an qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birri wal ithm. Qultu na'am. Qala istafti qalbak al-birru matma'annat ilayhi an-nafs watma'anna ilayhi al-qalb wal ithmu ma haka fi an-nafs wa taraddada fi as-sadr wa in aftaka an-nasu wa aftauk. Qala Syekh rahimahullah hadithun hasan rawainahu fi musnad al-imamaini Ahmad wa Darimi bi isnadin hasan. Dari An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebajikan dan dosa, al-birr wal ithm. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-birru husnul khuluq, kebajikan adalah akhlak yang baik, al-birr. Wal ismu ma haka
fi sadrika wa karihta an yattali'u alaihi nas. Dan dosa pula adalah apa yang membuatkan bimbang, ragu pada hati kamu. Dan kamu tidak akan suka dilihat, diketahui oleh manusia. Hadis riwayat Muslim nomor 2553. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah mendatangkan riwayat yang kedua yang semakna dengan hadis ini, iaitu dari jalan Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku bilang, ya. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu. Kebajikan ialah apa yang membuat tenteram jiwa dan hatimu. Dan dosa ialah apa saja yang menggoncangkan, yang jiwa tak selesa dan meragukan di dada. Ya, walaupun manusia berfatwa kepadamu. Hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimi, Abu Ya'la dan seterusnya. Maka berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis ini hasan. Kami meriwayatkannya dari Musnad Imam Ahmad dan Musnad Ad-Darimi dengan sanad hasan. Baik, dalam bab ini Imam An-Nawawi rahimahullah mendatangkan dua hadis. Walau bagaimanapun hadis yang kedua, hadis dia adalah dhaif jiddan. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis ini hasan. Tetapi berdasarkan penelitian para ulama hadis, dan ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam syarahnya terhadap Arba'in An-Nawawiyah, dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, dengan secara terperinci dijelaskan tentang takhrij hadis ini, statusnya. Maka kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, hadis ini adalah dhaif. Hadis yang kedua. Adapun hadis yang pertama tentunya dia sahih sebab riwayat Muslim. Namun ada riwayat lain, hadis yang semakna dengan hadis Wabisah ini, hadisnya adalah hadis yang sahih, iaitu hadis, dan ini boleh kita lihat dalam kitab kitab Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Sebab itu kitab Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam syarahkan ini adalah yang terbaik. Satu di antara yang paling baik. Sebab apa? Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dia adalah pakar hadis. Maka dia menjelaskan darjat hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bagi setiap hadis di dalam kitabnya dijelaskan. Dan juga dibawakan hadis-hadis lain yang semakna dengan hadis itu. Kemudian dibawa hadis yang sahih. Baik. Jadi ini di antara hadis yang dikritik oleh para ulama. Di dalam Arba'in An-Nawawi rahimahullah. Jadi hadis ini hadis yang kedua. Hadis yang pertama sahih. Baik. Adapun hadis yang semakna dengan hadis Wabisah radhiyallahu anhu ini adalah hadis yang datang daripada Tha'labah Al-Khushani. Wa an Tha'labah Al-Khushani qultu ya Rasulullah, akhbirni bima yahillu li wa yahrumu alayya. Qal fasa'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sawwaba fiyya an-nazar. Faqal al-birru ma sakanat ilayhi an-nafsu wa atma'anna ilayhi al-qalb, wal ismu ma lam taskun ilayhi an-nafsu wa la yatma'inna ilayhi al-qalb, wa in aftaka al-muftun. Rawahu Ahmad. Jadi hadis riwayat Ahmad dari jalan iaitu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah SAW, jelaskan apakah saja yang halal dan haram bagiku. Maka beliau SAW memberikan perhatian, pandangannya kepadaku, lalu berkata, kebajikan ialah apa saja yang jiwa rasa tenang dan hati tenteram padanya. Dan dosa ialah apa saja yang jiwa tidak merasa tenang padanya dan hati tidak tenteram kepadanya, walaupun para pemberi fatwa berfatwa kepadamu. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih. Baik, sekarang kembali pada hadis. Hadis yang ke-27 yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang dua perkara yang besar di sisi syariat, dan dia merupakan perintah dan larangan, yaitu hal yang berkait. Hadis ini, hadis yang pertama ini daripada Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu an, menjelaskan kepada kita tentang makna dan hakikat, yaitu dua perkara yang wajib diberikan perhatian kerana dia adalah kewajipan bagi seorang mukmin, seorang muslim.
iaitu mengenali batasan-batasan syariat yang tercakup pada dua perkara. Yang pertama, ya, iaitu yang berkaitan dengan kebajikan, albir, dan lawannya adalah dosa. Dosa itu adalah akibat daripada maksiat. Jadi maksiat adalah kejahatan. Jadi lawannya kebajikan, lawannya adalah kejahatan. Kebajikan adalah albir, ya, ataupun al-khair, ya, ataupun disebut juga at-ta'ah, at-ta'atu was-sidqu, iaitu ya taat dan jujur. Jadi mentaati perintah, iaitu dari sudut apa kebajikan? Berbuat kebaikan, berbuat taat. Manakala lawan padanya adalah berbuat maksiat, maka maksiat menatijahkan dosa. Itu yang pertama. Jadi Nabi SAW menjelaskan daripada hadis ini tentang penjelasan yang ringkas dan jelas, iaitu kaedah yang paling cepat untuk seseorang mengenali mana satu kebaikan, mana satu kebajikan yang disukai dan diredai oleh Allah Ta'ala, diperintahkan, dan mana pula yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, iaitu yang dibenci, yang Allah Ta'ala perintahkan kita menjauhinya, iaitu maksiat yang menatijahkan dosa. Jadi kaedah yang cepat. Apa makna? Nabi SAW beri definisi di sini, albirru husnul khuluq. Ya, salah satu maksud ya kebaikan itu adalah albirru, kebajikan adalah baiknya akhlak. Ya, akhlak yang baik ini cakupannya luas, dan telah berlalu penjelasannya, yaitu kita mengambil faedah daripada hadis yang ke-18. Hadis yang ke-18 adalah berkaitan dengan perintah Allah agar berakhlak dengan akhlak mulia, dan dimulai dengan takwa Allah, yaitu ittaqillaha haitsuma kunta wa atmi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, ya, dan ikutilah perbuatan keburukan, maksiat dengan kebaikan, ketaatan. Niscaya dia akan menghapuskan, menghilangkan kemaksiatan yang menatijahkan dosa. Dan ya, wa khaliqin nas, dan berakhlaklah dengan sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Ya. Jadi diulang lagi di sini disebut albirru husnul khuluq, dan akhlak ini cakupannya luas. Nanti akan datang penjelasannya. Ya, jadi Nabi SAW berikan maksud albirru adalah yaitu baiknya akhlak. Ya, dan akhlak kita tahu dia adalah buah daripada iman dan ibadah. Ibarat sepohon-pohon, ya, akar adalah iman, batang, cabang, ranting adalah Islam, bunga, buah adalah akhlak. Jadi akhlak adalah manifestasi keseluruhan dua perkara tadi, gabungan. Jadi akhlak itu menempati makam tertinggi. Apa dia? Yaitu muhsin. Ya, muslim, mukmin, muhsin. Maka sempurna dia. Dan akhlak ini merujuk pada dua jurusan, yaitu akhlak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita namakan dia hablum minallah, yaitu menegakkan ubudiyah, ya, seorang hamba kepada Allah Ta'ala dalam beribadah, mentaati, ya, apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang Allah tegah. Itulah dia kebajikan. Taat adalah kebajikan, tinggalkan maksiat, ya, adalah kebajikan, tapi bila dilanggar maka dia merupakan dosa. Kemudian akhlak yang kedua adalah berkaitan dengan akhlak sesama manusia. Itulah dinamakan hablum minan nas. Dan yang ketiga, akhlak selain daripada itu, yaitu bagaimana kita berinteraksi dengan alam sekitar. Tadi di siang hari kita menjelaskan tentang, ya, salah satu contoh sedekah apa dia? Yaitu membuang gangguan di jalanan. Itu akhlak dengan apa tu? Dengan alam sekitar. Ya, gangguan di jalan, ya, jalan berlubang, maka kita maklumkan pada majlis bandaraya. Ya, kita buang. Kita jangan jadi orang yang mengotori jalan, buang sampah dalam longkang dan sebagainya. Itu adalah akhlak yang buruk. Jadi itu secara ringkas. Ya, kemudian Nabi SAW menjelaskan pula wal ismun, al-ismun. Ya, apa dia al-ismu? Ya, al-ismu adalah dia adalah merupakan, ya, dosa yang membuat hati kita merasa ragu, bimbang, tak selesa. Ya, rasa tak tak tenteram.
Iaitu dan yang keduanya hati itu dalaman. Kita sendiri yang merasainya bila berbuat. Rasa tak tenang, rasa tak aman, ya, rasa tak seronok, tak menikmati, ya. Dan luaran pula kita tak suka orang lihat. Ya, apa yang kita buat tadi. Itu maknanya dosa. Tapi ini berkaitan dengan apa? Dengan hati. Ya, kalau hati yang bersih dia pasti ada sifat ni, tapi kalau hati kotor dia tak rasa ni. Ya. Dia berbuat dosa dia rasa biasa, tak rasa bersalah. Hati telah mati atau hati yang sakit. Tapi kalau hati yang sehat, maka dia dapat gunakan hatinya dengan firasatnya, dengan gerak hati kecilnya, dia dapat mengenali. Bila dia nak berbuat maksiat atau dia telah terjatuh, dia tahu itu adalah kesalahan. Dia rasa tak selesa, rasa tak aman, rasa tak tenang, rasa bersalah. Rasa bersalah tak cukup. Ya, yang berkaitan dengan dosa. Ya, maksiat. Sebab ada orang dia berbuat maksiat, dia tahu salah, tapi dia tak rasa apa-apa. Dia tak rasa dosa. Dia macam orang kafir. Dia buat maksiat, dia buat kejahatan, mencuri dan sebagainya. Dia tahu itu kesalahan. Ya, salah di sisi undang-undang, tapi dia tak rasa berdosa. Ya, sebab tak dikaitkan dengan apa? Dengan iman. Jadi maksud di sini, dosa ini adalah maksiat. Maksiat yang pelakunya merasa dia bersalah, tak tenteram, jiwa tak tenang, rasa tak tentu arah, dan di masa yang sama dia rasa itu berdosa. Natijahnya dosa. Jadi dua dia. Barulah namanya hatinya hidup. Dia rasa itu adalah maksiat, dia rasa bersalah pada dirinya, dia malu pada orang yang jika mengetahuinya, dan yang ketiga inilah yang penting, iaitu dia berdosa. Dia rasa dia berdosa, terjatuh dalam maksiat. Itu yang penting. Ya. Sebab ada orang buat maksiat tak rasa apa-apa, selamba je. Bahkan berbangga. Dia upload pula status dia dalam Facebook, berbangga dia. Dia menang judi hari ini, kena nombor ekor dia. Dia dapat 10,000. Seronok dia. Menang bertaruh dan pelbagai lagi. Ya. Itu dosa. Ya. Dia rasa tak apa-apa, hati dia mati. Dan ini sungguh berbahaya. Ya. Dan daripada hadis ini juga faedahnya adalah, ya, maksud daripada hadis ini, Nabi SAW memberikan kita jalan agar kita dapat membuat pilihan yang tepat untuk selamat. Ya. Dan mendapat redha daripada Allah Ta'ala. Ya. Nak berbuat albir ke ataupun nak berbuat, ya, dosa, al-ism. Dua saja di dunia ni kita Allah berikan pilihan. Nak jadi hamba yang taat dengan melakukan kebajikan, atau menjadi hamba yang bermaksiat, melakukan perkara-perkara yang dilarang, yang ditegak. Jadi ini hadis sangat jelas dan terang. Baik. Jadi definisi yang disebut oleh Nabi SAW ini sangat terang, sangat jelas. Kebajikan adalah akhlak yang baik. Jadi para ulama menyebutkan bahawa kebajikan ini cakupannya luas. Tapi mudah cerita, iaitu kebajikan dua jurusan. Kepada Allah dan sesama manusia. Kepada Allah, kita jadi hamba Allah. Dan ini telah berlalu banyak pada penjelasan makna taqwa. Ketika makna ihfazillah yahfazka. Ya. Ketika hadis yang sebelum ni kita dua hadis kita temui tentang sedekah. Itu semuanya adalah termasuk dalam ruang lingkup kebajikan. Albir. Albir, mudah bahasa, al-khair, kebaikan. Albir, al-khair, dia adalah ditetapkan, ditentukan. Dia al-khair atau albir, itu Allah yang menetapkan. Bukan kita yang menetapkan. Sebab definisi kebaikan di sisi Allah, ya, tak sama dengan definisi di sisi manusia barangkali. Cuba tengok orang kafir. Pada dia adalah kebaikan. Ya, contoh pada dia, kalau kita tak makan, tak sembelih binatang, setengah kelompok mengatakan itu adalah bagus, satu kebaikan. Tapi siapa yang menyembelih makanan haiwan, membunuhnya, maka itu adalah kejahatan. Itu ada animal right tu. Ya, itu ikut akal dia. Ya, padahal binatang-binatang yang Allah jadikan itu yang halal untuk dimakan, maka halal untuk kita, itu adalah kebaikan. Tapi pada pejuang animal right ni, ya, pada mereka itu adalah kezaliman, kejahatan. Pada mereka, ya, tak boleh kita nak sembelih binatang, makan binatang tak boleh. Yang peliknya dia makan tumbuh-tumbuhan, pokok tu boleh pula. Tu akal yang singkat. Definisi yang salah. Kan makan pokok, makan sayur tu kan, itu pun kezaliman. Sayur tu kan nak hidup. Ya, pokok buah-buahan tu pun nak hidup. Yang kau makan buah dia buat apa? Itu akal yang bodoh manusia bila dia timbang dengan nafsu.
Jadi Allah yang mengajar kita menetapkan itu baik atau itu buruk, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir makan babi. Dari syariat, babi itu adalah dilarang, haram. Tapi pada mereka baik. Itu bukan kebajikan. Ya, walaupun akal mereka kata baik, tapi kalau wahyu kata tak baik, maka ya, wahyu itulah yang kita terima pakai, sebab dia adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu agama tak boleh diukur dengan akal. Agama diukur dengan wahyu. Akal cuma datang untuk mengiyakan, bukan untuk menafikan, bukan untuk menolak. Sebab itu tak boleh ada akal-akalan dalam urusan agama yang telah tetap, yang telah pasti. Akal kewajipannya adalah taslim, tunduk, ikut. Sebab akal itu relatif, ya, rendah, ya, kemampuannya. Baik. Jadi di sini dua perkara yang wajib kita ketahui adalah, yang pertamanya adalah albir, yaitu kebaikan, ataupun al-khair, at-ta'ah, as-sidq. Ya, dan albir itu merupakan perintah Allah Taala untuk kita berbuat kebajikan, kebaikan. Dan albir itu adalah tanda hati kita hidup. Orang yang berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, tanda hatinya hidup. Ya, hatinya sihat. Hati yang dapat mengenali Allah Ta'ala adalah hati yang sihat. Bukti dia kenal Allah Ta'ala, dia taat terhadap perintah Allah. Dan dia tinggalkan apa saja yang Allah tegar. Dan albir adalah wajib dilaksanakan. Ya, wajib dilaksanakan. Contoh, di sini disebut husnul khuluq. Ya, akhlak yang baik. Ya, akhlak dengan Allah, akhlak dengan sesama manusia. Maka wajib keduanya ditegakkan. Ya, ini telah berlalu penjelasannya, insya-Allah kita faham. Ya, akhlak dengan Allah, waktu ketika mana kita menjelaskan tentang makna al-ihsan dalam pelbagai jurusan, dengan Allah, ya, dengan Rasulullah SAW, dengan kedua ibu bapa kita, ya, dengan isteri, dengan suami, dan begitulah seterusnya. Iaitu akhlak. Akhlak di dalam pekerjaan, ya, ihsan kita dalam pekerjaan dan sebagainya. Ya. Jadi akhlak, ya, manfaatnya kembali kepada pelakunya. Manfaat melakukan kebaikan, kebajikan kembali pada pelakunya. Contoh dari sudut akhlak, ya, muamalah sesama manusia umpamanya. Ya, apa akibat orang yang melakukan al-khair ataupun al-bir ini? Yang pertamanya, mereka akan meraih tenang jiwa mereka. Tenang, jiwanya tenang. Ya, nafsunya, nafsu mutmainnah, an-nafs. Tenang. Sebab apa? Kebaikan adalah hati tenang dengannya. Dan orang pun menyukainya. Hidupnya akan aman, berberkah. Ya. Dia akan mendapat, ya, perlindungan dan naungan Allah. Allah murahkan rezeki baginya. Ya, wibawa dirinya meningkat, bertambah baik di kalangan pandangan mata manusia, mendapatkan penghormatan, ya, mendapatkan pujian, ya, orang tenang, suka bersama dengannya. Ya, kemudian, ya, banyak lagi faedah-faedah orang yang melakukan kebajikan. Ya, apatah lagi contoh-contoh yang telah kita sebut sebelum ini tentang sedekah, membantu orang. Itu di antara bentuk akhlak yang mulia. Ya, banyak sekali membantu dan sebagainya. Kemudian adapun al-ithm, iaitu dosa atau maksiat. Ya, buat maksiat menghasilkan dosa, merupakan larangan Allah Ta'ala yang wajib kita jauhi. Ya. Dan pelaku-pelaku dosa ini, pelaku maksiat ini, maka itu tanda hati mereka mati atau hati mereka sakit. Dan kedua-duanya, albir dan al-ithm itu, ya, sebab utama kenapa Allah Ta'ala mengutuskan para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam di tengah-tengah umat manusia. Dan dosa yang paling besar adalah melakukan syirik kepada Allah. Dan kebajikan yang paling besar adalah taat tauhid kepada Allah. Bila berlaku penyimpangan, maka Allah utuskan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam untuk membawa kembali kita berjalan di atas fitrah yang asal, iaitu di atas al-bir, al-khair. Ya, adapun keluar daripada landasan ini, maka al-ism itu adalah ajakan bisikan syaitan, fitrah yang telah tercemari. Maka bagaimana nak jalan keluar daripada itu? Maka Allah utuskan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam untuk menjelaskan dua jalan ini, agar kita memilih al-bir, bukan al-ithm. Ya, bencana al-ithm ini sangat besar kesannya kepada pribadi di dunia dan di akhirat.
Ya, di antaranya adalah bencana dosa itu adalah dia merupakan racun bagi tubuh. Toksik. Dia meracuni tubuh badan kita. Jiwa tak tenang. Sentiasa rasa bersalah. Sentiasa rasa dihantui. Dikejar-kejar. Kalau buat kesalahan jenayah, dia sentiasa merasakan dirinya sentiasa diintai-intai, dicari-cari oleh polis. Takut. Ya, sepandai-pandai tupai melompat, jatuh juga dia akhirnya. Tertangkap. Ya. Itu dia. Kemudian malu pada orang ramai. Buat maksiat. Ya, takut diketahui. Oh, rupa-rupa jiran kita ni rupanya perompak nombor 1. Scammer nombor 1. Malu tak? Bukan dia saja yang malu. Seluruh ahli keluarga dia malu. Ya. Kemudian menjadi benih kepada dosa-dosa yang lain. Biasa pelaku dosa ni dia tak jatuh pada satu dosa. Dia akan berkait-kait. Banyak lagi dosa-dosa lain. Contoh orang yang mencuri. Apa dosa lain? Dia mencuri. Menipu. Lagi? Boleh menyebabkan membunuh. Betul kan? Apa lagi? Boleh menyebabkan dia jadi zolim, jahat. Ya, menindas. Ya, dan bagai-bagai lagi. Tu. Dosa dia kait banyak. Dia akan berjangkit-jangkit. Ya. Kemudian dosa juga menyebabkan kesialan dan kecelakaan bagi dirinya. Hidup di dunia tak pernah rasa terselamatkan. Dunia terasa sempit bagi dia. Sebab apa? Sebab dia khawatir terhadap dirinya nanti ditangkap kerana melakukan dosa yang berkaitan dengan jenayah dan sebagainya. Dan dia juga khawatir nanti mendapat azab daripada Allah. Tu apa lagi? Musibahnya mendapat laknat daripada Allah. Ya, sebab apa? Allah murka. Bila Allah murka, itu adalah laknat, jauh daripada rahmat Allah. Kemudian akan berlaku banyak kerosakan di muka bumi. Pelaku-pelaku dosa ni lah punca utama rosaknya dunia ni. Dan mereka jugalah yang di antara punca mengundangnya musibah murka Allah. Tu, pelaku-pelaku dosa banyak. Pelaku maksiat. Perzinaan berleluasa, penipuan, rasuah, kezoliman, kejahatan, riba, apa lagi? Sebut sajalah apa maksiat, semua sekarang berleluasa. Mendedahkan aurat, bercampur baur lelaki perempuan bebas ke sana kemari, tak mendirikan solat, langgar perintah Allah. Banyak sekali. Tak menuntut ilmu. Tak rasa ilmu syariat penting. Tak ambil tahu langsung kerana telah dirosakkan dengan sistem. Sistem iaitu mengejar dunia, cinta dunia. Banyak berlaku kerosakan. Tengok orang yang tamak dengan harta dunia. Habis hutan-hutan dia balak secara haram. Yang halal pun dia haramkan juga. Pokok-pokok yang tak patut dia tebang habis. Peduli apa aku? Sungai jadi merah, sungai jadi cetek, haiwan mati bergelimpangan. Peduli apa aku? Yang penting aku dapat duit. Ni balak juta-juta. Habis gunung gandang gondol. Maka berlakulah kerosakan demi kerosakan. Banjir kilat dan sebagainya. Sungai jadi cetek, banjir tiba-tiba. Ni tangan-tangan manusia yang rakus, pelaku dosa, maksiat. Rosak, tak ada akhlak dengan alam sekitar. Ramai tak seperti itu? Ramai. Yang mereka inginkan apa? Duit. Tengok di Selangor ni. Sekejap-sekejap sungai tercemar. Akibat tangan-tangan manusia yang jahat ni. Ahli maksiat. Dia tak peduli pada orang. Dia peduli syarikat dia. Yang penting kilang dia berjalan. Bahan-bahan toksik tu dia buang ke dalam sungai. Peduli apa aku? Inilah kejahatan manusia sampai tahap itu sekali. Di zaman kita ni sangat kronik. Manusia dah tak peduli lagi halal haram. Dia selfish, pentingkan dirinya saja. Itu zalim yang amat besar. Sehingga menyusahkan orang. Nampak tak? Ni. Orang kafir kita tak heran. Memang orang kafir kerjanya begitu. Dia tak ada undang-undang ni. Dia tak ada halal, tak ada haram. Halal semuanya. Tak ada istilah halal pada dia lah. Yang penting apa? Duit. Itu sebab itu orang kafir ni dunia pada dia. Allah bagi. Tapi nanti di akhirat azab kekal selama-lamanya dalam neraka. Padan muka. Tu bahasa kasar. Tapi yang peliknya orang Islam tiru juga perangai mereka. Nama saja Islam, perangai sama, saling tak tumpah. Rakus, jahat, tipu, rasuah, tak malu, hilang maruah diri. Bahkan sampai sanggup minta. Orang tak bagi dia minta. Memeras ugut lagi. Mentang-mentang dia ada kekuasaan, pergi rumah-rumah tertentu, minta duit bulanan, harian. Apatah lagi kalau orang yang diminta tu dia tahu pendatang asing yang tidak ada permit. Yang salahnya tak ada permit.
Tapi demi untuk dapat duit, dia tak tangkap. Patut dia tangkap, bawa ke penjara untuk dihantar kembali ke negara. Tak. Dia buat collection tiap bulan. Kawan tu terpaksa lah bagi. Kesian kawan tu datang daripada jauh nak bekerja cari rezeki yang halal. Ya. Tiba-tiba dia diperas ubud. Contoh, ini cakap umum. Berdasarkan apa-apa yang kita dengar. Berlaku tak? Berlaku. Ya. Betapa zolimnya manusia. Nama Islam, tapi perangai macam orang kafir. Sebab apa tak kenal ni? Ya, dosa dan kebajikan. Atau dia tahu dah dosa, tapi jiwanya, hatinya mati. Ya, sungguh bencana kalau hati mati. Hati sakit, ya dia tak nampak dah yang haram itu haram, yang halal itu halal. Pada dia semuanya halal. Sungguh binasa. Ya, hilang rasa malu. Tak rasa malu lagi dah. Ya, kadang-kadang duit itu orang bagi pada dia, dicampak dalam tong sampah je. Pergi dia korek dalam tong sampah ambil duit. Ni, menerima rasuah. Sampai begitu sekali hina mereka itu. Ya. Jatuh harga diri. Orang tua dulu bahasa kasar dia kata apa? Orang tua dulu kalau orang hilang malu ni. Ni bahasa kasar ni. Minta maaf nak cakap. Orang tua dulu nak bagi tahu betapa aibnya orang ni yang tak tahu malu ni. Dia kata muka tu macam kulit babi. Tu tak ada malu langsung. Tebal muka macam kulit babi. Tu ekstrim lah tu, nak bagi contoh jahat yang amat hingga hilang langsung rasa malu. Tak ada rasa malu langsung. Tu nampak? Sebab apa? Hati hitam. Hitam dengan maksiat. Bagaimana tak hitam? Sebab sumbernya haram. Tengok hadis yang sebelum ni. Betul kan? Berdoa minta kepada Allah. Ya Allah, minta doa itu. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Macam mana Allah nak makbulkan doa? Pakaian daripada haram, makanan daripada yang haram. Kemudian melakukan kezaliman pada orang. Macam mana nak selamat di negeri akhirat? Kalau bertaubat pada Allah pun macam mana nak selamat? Dosa dengan Allah, Allah ampunkan. Tapi dengan manusia yang kamu zalimi tadi, kamu peras ubud dia, ya, kamu melakukan kejahatan di atas usaha dia, kamu senang-senang je kerja, tidak apa tidak, minta duit dia ubud. Ni ingat ni orang yang melakukan demikian, kamu tak akan terlepas. Di dunia hidup kamu pasti tak tentu arah. Pasti tak akan tenang. Kerana disebut dah tadi, iaitu dosa, iaitu yang membuatkan hatimu ragu, tak tenang, tak tenteram, dan tak suka manusia melihat. Tengok pelaku-pelaku kejahatan tu, ya, dia cuba melarikan diri pada manusia. Mendapat duit manusia scammer, tak berani dia bank in dalam akaun dia. Nanti dia nak cash duit tu, dia nak belanja, jadi tak nampak, tak boleh dikesan. Sampai tahap tu hidup terpenjara, walaupun mewah, tapi dari sumber yang haram, hilang kenikmatan. Ya. Kemudian yang paling mengkhawatirkan apa? Dosa ni membutakan hati. Mati dalam keadaan nanti su'ul khatimah. Mati dalam keadaan yang sangat mengerikan, menyakitkan, menyeksakan. Itu mati. Nanti bangkit di alam barzah, lagi menyeksakan. Ya. Sebab apa? Mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihlah mana yang kamu hendak. Ya, albir ataupun al-ithm. Dua pilihan. Wa hadainahun najdain. Allah bagi kita hidup ni dua pilihan. Tak banyak. Mudah saja nak buat pilihan. Nak buat pilihan ke jalan syurga atau nak buat pilihan ke jalan neraka. Pilih. Cuba lihat hadis. Banyak sekali mengulang perkara yang sama. Dan Nabi SAW ucapkan dalam bentuk yang berbeza-beza. Sebab manusia ni kadang dengan satu pengeringatan dalam bentuk ini dia kebal. Nabi SAW datang dalam bentuk lain, kebal lagi, datang lagi, sehingga tak terhitung banyaknya hadis-hadis Nabi SAW. Tengok dalam Arba'in ini, berapa banyak ada hadis kita jumpa yang berkaitan dengan takwa, yang berkaitan dengan lawan daripadanya. Contoh di sini Nabi SAW bagi kaedah yang sangat agung. Apa alasan nanti yang kita dapat tegakkan di negeri akhirat? Bukankah aku dah jelaskan apa makna albir, apa makna al-ith? Kenapa kamu masih lagi pilih jalan al-ithm? Ya, tengok. Jadi hadis ini menjelaskan tentang cara yang paling pantas, cara yang paling mudah untuk mengenali. Dan kebajikan dan dosa, dia perkara maklumun minad-din bid-darurah. Semua orang mengetahuinya. Sama ada orang kafir atau orang Islam, dia tahu itu jahat. Langgar undang-undang. Betul kan? Mencuri, merompak, membunuh, berzina. Ya, semua itu adalah kejahatan, dosa. Apatah lagi kita sebagai seorang Muslim, pasti kita tahu. Berjudi, haram tak? Haram. Menipu, haram tak? Haram. Menganiaya orang, haram tak? Haram. Ya, tapi disebabkan kerakusan nafsu,
mengutamakan hidup di dunia semata-mata, maka nanti mereka akan menuai hasilnya di akhirat. Penyesalanlah yang akan mereka tuai. Tapi penyesalan di akhirat sudah tidak berguna lagi. Sebab itu hendaklah kita memastikan, ya, kita mendidik diri kita, isteri dan anak-anak agar berjalan di atas fitrah albir. Puncanya sekarang, kenapa manusia jadi seperti itu? Memilih al-ism, dosa, buat maksiat, sebab mereka tak tegakkan dalam rumah tangga. Mak ayah tak didik anak-anak di atas ketakwaan. Sebab itu Nabi SAW mengingatkan kita, kedua ibu bapa, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yahudi ya yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani kama tuntajul bahimatu bahimah, ya, kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a. Kata Nabi SAW, ma min mauludin, setiap bayi yang dilahirkan, anak-anak yang dilahirkan itu, ya, illa yuladu 'alal fitrah, melainkan mereka lahir dalam keadaan fitrah, bersih. Anak-anak yang lahir bersih. Kemudian ya, kedua ibu bapa dia lah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya, seperti haiwan yang dilahirkan, ya, dari haiwan yang sempurna. Apakah kamu merasakan ada yang terpotong pada organ tubuh badannya? Tu. Nampak tak? Ibu bapa lahir dalam keluarga Islam, tapi kita biarkan anak-anak kita tak didik di atas agama. Dan kita pula tunjukkan dia jalan buat maksiat. Kecil-kecil lagi dah jadikan anak tu model, pakai seksi-seksi. Kemudian pergi hantar kelas tari menari, hantar kelas menyanyi-nyanyi, supaya nanti menjadi penyanyi hebat, ya, penari hebat. Tu macam mana? Bila besar nak masuk dalam anak yang soleh atau soleha, anak toleh lah jadinya, ada maksiat. Buat maksiat lah kerja dia. Dan dia tak rasa bersalah. Sebab apa? Mak ayah dia, upbringing dia tu di rumah begitu dididik. Biarkan anak bercakap kasar, ya, bercakap yang tercela, ya, mencarut dan sebagainya. Akhlak kasar tak dididik dengan cara lembut. Kesalahan siapa? Ibu bapa. Jadi ibu bapa, dia lah yang pertama nanti akan dihumban ke dalam neraka. Anak belum tentu. Sebab anak nanti akan dakwa dengan ayah. Kalau berjaya dalam pendakwaan dia, selamat. Nampak tak? Tu. Ibu bapa tanggungjawab besar. Bukan pada diri dia je. Kalau ada anak sampai 10, macam mana nak defend nanti? 10 anak tu akan dakwa dia. Senang nak jawab. Satu pun tak mampu, ni tambah 10. Ingatkan perkara ni, wahai ibu bapa. Ya, anak kamu itu dah besar panjang, dah baligh, pastikan dia comply dengan syariat. Jangan dia bangga dengan anak, mentang anak kita cantik, handsome. Dia orang-orang yang bodoh, tertipu dengan nafsu. Padahal cantik, ya, tampan itu adalah relatif. Itu pun Allah pilih dia jadi cantik. Dan cantik bukan menjamin kebahagiaan. Betul, banyak orang yang cantik kahwin, sehari dua dah bercerai. Tengok azab yang Allah timpakan. Bukan jaminan, handsome, tampan, badan sadu, kahwin 2-3 hari, setahun 2 tahun bercerai dia. Jadi kebahagiaan bukan letak pada cantik atau tampan. Kebahagiaan letak kepada ketakwaan. Saling bertolak ansur. Ya, saling menerima kekurangan dan kelebihan pasangan masing-masing. Ya, saling memaafkan, saling bertoleransi. Itu kan kebajikan semuanya, albir. Tapi kalau tak letak yang itu, tapi letak tadi, kahwin kenapa? Sebab tu Nabi SAW sebut, bila berkahwin, apa sebab? Satu, cantik, kaya, apa lagi? Apa lagi dah? Dan yang terakhir disebut adalah agamanya. Pilih mana? Pilih mana? Pilih agama. Kalau cantik, tampan, tapi kalau tak ada agama, tak ada faedah. Mudarat lagi besar ada. Sebab apa? Keluarga yang dibina nanti, keluarga yang fokus kepada al-ism, buat maksiat. Kahwin tidak didasari agama, solat tak, baca Quran tidak. Ya, nanti rumah pula jadi park pula, macam kelab malam pula. Tari menari lagi ada, minum arak lagi ada. Maksiat dibawa semua ke dalam rumah. Campur bawa lelaki perempuan. Ini banyak berlaku di zaman sekarang. Nampak tak? Sebab itulah Nabi SAW pesan supaya pendidikan albir itu di rumah.
Kemudian, ya sekurang-kurangnya menjadi panduan pada anak-anak itu, supaya dia dapat selamat dalam kehidupannya nanti, ya bila dia sudah membesar, berdikari, berumah tangga dan seumpamanya. Masya Allah, hadis ini sungguh memiliki faedah yang sangat besar. Ya, jadi hendaklah kita mengenali albir dan berbuat albir, buat kebajikan. Bagaimana kita nak tahu? Melainkan dengan menuntut ilmu. Melainkan kita dekat dengan Al-Quran. Kita dekat dengan hadis-hadis Nabi SAW. Ya, jadi jalan pintu utama dia mesti menuntut ilmu. Fardhu ain, wajib belajar. Tapi kalau tak belajar, macam mana kita nak memiliki albir? Itu yang banyak kita melakukan maksiat tanpa kita sedar. Cara penampilan kita maksiat. Ya, pakaian pun tak ikut syariat. Tutur bicara tak ikut syariat. Duduk kat pejabat ada radio, bukan nak pasang ceramah agama, pasang lagu daripada pagi sampai ke petang pukul 5, halus telinga dia. Setengah-setengah organisasi siap satu centralized system pasang lagu. Ya. Dengan ada lagu tu motivasi lah kononnya, kerja produktif, happy. Maksiat. Bayangkan kalau dia kerja pukul 8 sampai pukul 5, radio dia berjalan dengan DJ celotehnya lagu itu, lagu ini. Ketawa terbahak-bahak. Ya. Selama 20 tahun dia kerja, radio tu pasang 20 tahun. Penjana maksiat, penjana dosa. Cuba pasang Al-Quran mengaji. Ya, cuba pasang ceramah-ceramah. Ya, atau tak payah pasang. Ya, hilang. Tapi mudah sekali rupanya dosa untuk didapat oleh seseorang pada hari ini. Di pejabat ada jenis macam tu. Pasang lagu bagai-bagai. Seronok dia. Lagu tu untuk orang muda. Dia tu tak sedar diri dah tua. Lagu cinta-cinta zaman muda. Dia dah tua umur 50. Nak pencen dah. Bukan main lagi dia mulut dia. Lagu sekali serentak dengan penyanyi. Padahal dah tua. Tak malu. Hilang maruah, nampak? Tanpa sedar. Bahkan orang yang mencipta lagu ni kadang-kadang dia sambil berjalan, sambil makan, dia bernyanyi. Dia tak peduli dah pada orang. Orang tengok, ya Allah kesiannya dia ni. Tengok apa dah tua dah, makcik lagi dah. Dan yang lebih menakjubkan kalau ada majlis kendara yang tak ikut syariat ni, ada satu kugiran pula. Karaoke untuk berganti. Dia datang pegang mic. Pergi menyanyi pula kat situ. Mentang-mentang dia juara karaoke dulu waktu muda. Tengok berapa umur? 70 dah. Nenek dah. Gigi pun dah bertabur dah. Karaoke lagi depan-depan khayal ramai. Untuk apa tu? Bangga. Oh, puji. Padahal orang yang faham, menyampah aku tengok. Kesian lagi ada. Nampak tak? Ni sebab apa tak tahu tentang dosa dan pahala. Sebab apa tak ada ilmu? Jahil. Dah tahu jahil tak nak belajar. Ya, jatuh bertimpa-timpa. Itulah jahil murakab. Tak sedar diri itu jahil. Ya. Kemudian rasa dia pandai. Masya Allah. Jadi semoga Allah Ta'ala membimbing kita agar dengan hadis yang ke-27 ini kita jelas apa makna albir. Albir itu adalah kebaikan. Apatah lagi usia kita dah meningkat tua ni. Apa lagi kita nak yang kita inginkan dalam kehidupan? Melainkan berbuat baik. Pastikan suasana tempat kerja kita itu menjana pahala, bukan menjana dosa. Pastikan rumah kita menjana pahala, bukan menjana dosa. Dua-dua tempat mesti berjalan seiringan. Ya, dan itu adalah jalan-jalan untuk kita meraih husnul khatimah. Kalau telinga biasa dengar benda maksiat, macam mana kita nak dapat kebaikan? Kalau mulut biasa bercakap jahat, bercakap yang lara, sia-sia, ketawa terbahak-bahak, tak berhenti-henti, hidup ni penuh dengan kegembiraan, keseronokan saja, ya, tanpa ada rasa takut. Sebab itu Nabi SAW mengingatkan kita, "Lau ta'lamun ma'a'lamun, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kata Nabi SAW, niscaya kamu akan ketawa sedikit dan menangis banyak. Kerana aku telah melihat syurga dan aku telah melihat neraka. Nabi SAW bagi peringatan. Ya, beware, remember. Ya, aku dah lihat syurga, aku dah lihat neraka, aku khabarkan pada kamu, umat aku. Ya, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, yang aku lihat ni, ya, kamu pasti tak akan ketawa. Kalau ketawa pun sedikit, itu pun bila ada keperluan. Dah nak ketawa sangat dah, tak boleh tahan. Yang akan berlaku pada diri kamu sebagian besarnya akan menangis. Menangis kerana apa? Satu, penyesalan. Satu lagi, menangis ketakutan. Penyesalan perkara yang telah berlaku, menangis dia. Ruginya usia muda aku tak taat kepada Allah. Ruginya usia muda aku tak belajar fardhu ain. Ruginya waktu muda aku tak buat itu dan buat ini. Ruginya waktu muda aku buat maksiat banyaknya. Rekod catatan aku semuanya tak bagus.
Waktu yang telah berlalu 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Kemudian takut, menangis kerana takut perkara yang akan datang. Takut kalau kau mati sebentar lagi, tak sempat nak berbuat taat banyak-banyak. Takut nanti kalau berdiri di hadapan Allah, Allah murka, tak nak lihat, tak nak tengok, tak nak berbicara, bahkan Allah sangat murka. Ya, kesudahannya ke neraka aku. Waliyahzubillah. Nampak tak? Itu datang daripada mana tu? Hati yang hidup. Hati yang hidup. Sebab itu Nabi SAW telah jelaskan pada kita, ya, dalam hadis yang keberapa? Ya, hadis yang ke-6. Wa inna fil jasadi, ya, mudghah. Idza salahat, salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluh. Ala wahiyal qalb. Ya, ketahuilah dalam, ya, diri anak Adam tu, dalam diri kita ni ada segumpal darah. Jika dia baik, baik semuanya. Ya, ketahuilah bahawa segumpal darah, segumpal daging itu adalah hati. Hati yang baik, hati yang bersih. Kita dah jelaskan dulu. Hati manusia ni ada 3 jenis. Apa dia, Romaisa, hati manusia? Pertama, bukan hati lawamah, tu nafsu. Hati apa? 3. Tadi dah sebut dah hati apa tadi? Hati yang hidup, hati yang bersih, yang bercahaya, berkilauan. Yauma la yanfa'u wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang salim. Hati yang sehat. Hati kedua, hati yang mati. Mati dulu. Hati yang mati. Fi qulubihim maradha. Hati yang berpenyakit. Hati yang ketiga, hati sakit yang perlu dirawat. Ya. Hati yang sakit ni perlu dirawat. Tak kenal kebenaran. Yang dia tahu kenal kebatilan. Sikit aja dia baik, jahat yang banyak. Maka dia kena dirawat supaya jadi hati yang salim, hati yang sihat. Supaya nanti, ya, dia akan kembali kepada Allah dalam keadaan yang diradai. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hati yang sehat akan menghasilkan jiwa yang sehat. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali dia, irji'. Ya. Ila rabbiki ya, kepada Tuhan engkau. Ya, nafsu mutmainnah, Allah redha. Ya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannati. Allah panggil, masuk syurga. Hati yang bersih. Bersih kerana apa? Dosa dan noda telah terhakis, terjauhkan daripadanya. Bagaimana nak dapat hati yang bersih? Itu tadi, albir, berbuat kebajikan. Ya, hati perlu dibersihkan dengan melakukan ketaatan. Dan jalan-jalan untuk berbuat kebajikan, ketaatan banyak, tak terhitung. Selain daripada yang wajib itu, banyak. Dan kita sebut 2 hari sebelum ni kan, sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Apa saja kebaikan, maka itu adalah sedekah. Maka jangan remehkan kebaikan walaupun sebesar zarah. Ya, kerana ia sangat kita perlukan nanti ketika di negeri akhirat. Ya, hatta menunjukkan wajah yang ramah, senyum, jangan kedekut senyuman. Sebab senyuman tak perlu bayaran. Seperti oksigen tu tak perlu bayaran, senyum pun tak perlu bayaran. Nampak tak? Melontarkan sebuah senyuman yang paling hangat daripada lubuk hati yang paling dalam. Senyum pada isteri dapat pahala. Senyum pada anak-anak dapat pahala, betul kan? Anak-anak senyum pada kedua ibu bapa dapat pahala tak? Dapat pahala. Senyum pada guru-guru kita, senyum pada sesiapa saja yang kita temui, kita senyum, dapat pahala. Ya, kerana kita tahu ia adalah kebajikan. Betapa banyak orang yang memberikan senyuman, orang itu mendapat faedah daripadanya. Tenang jiwa dia, lapang, seronok, betul kan? Terutamanya orang yang tak kita kenali. Kita jumpa dia tepi jalan, kita singgah, senyum pada dia. Kemudian disusuli dengan bagi salam, tanya khabar. Seronok tak dia? Seronok. Jadi itu di antara tanda-tanda kebersihan jiwa. Dan maksiat, sungguh dia mematikan jiwa. Maka hendaklah kita jauhi daripada terjatuh ke dalam maksiat. Masya Allah. Sungguh hadis Nabi SAW yang satu ini adalah hadis yang melengkapi hadis-hadis yang sebelumnya. Maka hendaklah kita termasuk dalam kelompok orang yang mengenali kebajikan dan berbuat kebajikan. Jangan sekali-kali kita orang yang mengenali kejahatan, berbuat kejahatan. Atau tidak mengenali kejahatan, berbuat kejahatan. Dua-dua tak mau. Yang kita mahu adalah mengenali kejahatan, maksiat, dan kita tidak terjatuh ke dalamnya. Semoga Allah Ta'ala menjaga diri kita
dan menjauhkan diri kita daripada melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Apa saja bentuknya, sama ada daripada sekecil-kecil kejahatan sampai ke sebesar-besar kejahatan. Ya, semoga Allah kurniakan kita hati yang bersih, ya, yang dapat menjaga diri kita ketika kita ingin melakukan sesuatu kejahatan. Hati yang bersih itu memberikan signal, ya, hati dan rasa jiwa tak tenteram. Itu dia. Maknanya itu adalah hati yang hidup. Dia nak berbuat sesuatu, contohnya dia nak melewat-lewatkan solat, dia rasa bersalah. Tu. Ya. Atau dia cuba nak bercakap dusta demi nak menjaga selamat dia daripada dimarah oleh kedua ibu bapa dia. Akhirnya tak jadi dia, sebab tahu itu kesalahan. Dia bercakap benar walaupun dia dihukum, kerana itu adalah albir. Masya Allah. Sebab itu para ulama di antara mereka karang kitab-kitab meletakkan tajuk albir wassilah. Ya, seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya yang lain, iaitu Riyadhus Shalihin, ada bab berbuat kebajikan dan menghubungkan silaturahim. Begitu juga dalam kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari dan sebagainya, ada bab yang menjelaskan bab albir wassilah. Begitu juga dalam kitab Adabul Mufrad dan sebagainya. Kerana ini adalah perkara yang sangat besar. Baik, ya, selesai sudah penjelasan tentang dua perkara yang wajib kita ketahui dan wajib kita kenali. Satu adalah iaitu albir, wajib kita melakukannya, dan al-ithmu, iaitu dosa yang wajib kita jauhi. Ya, dan kedua-duanya dapat dikenali dengan tanda-tandanya. Satu tandanya menerusi ilmu, satu tandanya menerusi gerak hati yang Allah berikan pada orang-orang yang memiliki hati yang hidup. Wallahu a'lam. Selesai sudah hadis yang ke-27, iaitu hadis yang sangat pendek tapi syarat makna. Al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ay yattali'a alaihi nas. Hadis yang akan, ya, menjaga kita daripada terjerumus ke dalam kemaksiatan. Hadis yang akan membawa kita, menjurus kita kepada kebaikan dan takwa. Wallahu a'lam. Panjang umur, insya-Allah pagi esok kita akan lihat hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang ke-28. Al-haditsus tsaminu wal 'ashrun. Hadis yang menjelaskan prinsip pokok di dalam beragama. Barang siapa yang berpegang dengan prinsip pokok dalam agama ini pada hadis yang ke-28, insya-Allah dia akan selamat, terutamanya di zaman sekarang yang kita dihujani, diserang dengan bertubi-tubi dari dua jurusan, iaitu fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat yang masuk dalam agama, fitnah syahwat yang masuk dalam urusan, ya, keduniaan. Sehingga manusia kedua-dua dalam jurusan ini banyak yang tertipu dengannya dan terjerumus ke dalamnya. Akhirnya membinasakan mereka, bukan hanya di dunia, bahkan di negeri akhirat. InsyaAllah kita akan jelaskannya, ya, pada kuliah esok subuh, insya-Allah. Wallahu a'lam. Segala kebaikan semuanya kembali kepada Allah. Ya, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Kekurangan kesilapan dalam penjelasan hadis ini sudah pasti ada. Semoga Allah mengampuni kesilapan yang kita tak sengajakan itu. Semoga Allah Ta'ala memberkahi dan memberikan kita tambahan ilmu. Rabbi zidna ilma pada kita kesemuanya, dan menetapkan kita di atas maqam istiqamah, dan menerima seluruh amal-amal kita, dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dan menghimpunkan kita kesemuanya nanti di dalam syurga Firdaus bersama dengan pengarang kitab ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang sangat kita terhutang budi kepadanya kerana telah membawa kepada kita kepada mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW. Dengan itu moga kita dapat bersama dengan Nabi SAW nanti dalam syurga Firdaus. Ma'al ladzina an'am ta'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.